Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Cukup bagiku kebesaran Allah, tiada di hatiku selain Allah. Cahaya yang terpuji, selawat akan Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah la yasriqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdid qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah yang dihormati pengurusi dan imam seluruh ahli-ahli dan kuasa Baitullah, para jemaah muslimin muslimat rahmatullah. Marilah kita sekali lagi merapat syukur dengan nilai bila sebut merasai mesti sampai di hati. Tak cukup kita hanya melafazkan dengan mulut,
rasa di hati. Kalau bahasa Melayu, rasa di hati menjadikan tentu rasa asam garam. Itu bahasa lah. Rasa tentu boleh rasa nilai-nilai. Tapi kalau sebut belum tentu. Sebut belum tentu dapat rasa. Saya sebut ni kerana apa tuan-tuan? Kerana kita lazim. Kadang-kadang dah jadi lumrah kata orang Melayu, alah bisa tegal biasa. Mak kalau pergi mana mak? Surau. Nak pergi mana tu? Masjid mak. Tinggi sikit. Kalau pergi mana tu mak? Pergi istana lah ayah. Lagi tinggi. Saya nak tanya dengan Tuan Haji, Tuan Bilal kita, mana lebih afdal, lebih tinggi nilai pandangan kita orang beriman bertakwa bila disebut istana dengan Baitullah? Tadi saya gunakan bahasa apa? Baitullah. Baitullah itu apa? Terjemah dia bahasa rumah Allah. Mana tinggi tadi? Tentulah rumah Allah kan. Tapi kita, budaya kita dah jadi lumrah. Bila Nabi mana tu surau, tu kandah ya, perasaan tu macam tak semangat dia dah. Masjid tinggi sikit sebab masjid environment kita ada biasa dengan ramai comelnya dan sebagainya. Padahal di sisi sudut ulama sebahagian mengatakan rumah Allah tetap mulia di sisi Allah. Sebab tu sebahagian ulama memang ketika surau pun boleh diniat i'tikaf. Sebahagian ulama berpendapat, sebahagian mengatakan boleh walaupun tak didirikan. Sebab tu saya pergi duk mengajar tazkirah tuan, ada surau dia bubuh niat i'tikaf. Susah kan Tuan Haji nak niat? Tak susah kan? Saja saya sebut ni tuan-tuan, kita banyak benda yang kita jadi amal-amal ibadah khasnya kerana dia merupakan aset kita di akhirat. Maka marilah kita cuba renung sedikit, tadabbur sikit dengan kaitan dengan, saya nak sebut sini ada kaitan dengan utamanya tentulah lebih awal kita cuba tadabbur dengan Al-Quran. Dia merupakan aset kepada pegangan yang tidak ada tolak banding lagi lah. Kalamullah, itu bahasa tinggi sikit dah tuan-tuan. Tuan-tuan dan sekalian, kemudian saya cuba tengok kalau sempat masukkan sikit tentang nilai solat. Kerana solat merupakan basic kehidupan kita. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati solat. Ibu kepada amal. Fail solat, celakalah kita tuan-tuan. Tapi yang kita dapati secara umum atas nilai saya bila bincang dengan tubuh, itulah memang betul lah di akhir zaman. Rasulullah pun sebut, Allah pun sebut tuan-tuan. Allah pun sebut. Kalau salah saya surah Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat. Kata Allah, akan tiba satu generasi nanti mereka akan mengabaikan solat kerana cenderung mengikuti hawa nafsu. Nampak anda? Allah sebut ni surah Al-Maryam kan. Ni cerita Allah asbab turun ketika zaman Nabi Musa dah berribu tahun ni dah. Berlaku tak tuan-tuan pada kita? Kita nilai lah. Yang penting untuk kita tuan. Kita nilai bukan untuk orang, untuk kita tengok kita. Now kita yang nak menentukan kehidupan yang kita sedia maklum di dunia ni sebagai liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita ni semua sama saja tuan. Sama saja tuan. Allah pun sebut. Allah kata untuk apa? Dalam surah tuan-tuan duk hafal dah, antaranya surah Al-Mulk. Popular dah. Allazi khalaqal maut al-haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami jadikan hidup dan kami akan matikan untuk kami, tidak lain kata Allah, untuk menguji kamu semua siapakah di kalangan kamu yang terbaik amalnya. Tuan-tuan, saya percaya tuan-tuan yang mengaji ini fahamlah. Saya pun dulu tahu-tahu tapi tak apa nak faham. Yalah, masa kita muda dulu dah tahu ayah, tahu ustaz, tak faham. Waktu tak faham, tak berlaku natijah praktikal. Tu bahasa canggih. Tak menunjukkan sifat amali.
Tuan-tuan hebat mana pun, seluas mana pun seorang guru, seorang yang alim ulama, hebat mana pun dia, kalau dia ilmu banyak tak beramal, apa jadi tadi? Di sisi manusia memang kita sanjung, alhamdulillah ilmu banyak kita boleh tumpang tak? Di sisi Allah, tuan-tuan refer pada surah Al-As, mudah je tuan-tuan. Tak? Allah sebut demi masa dengan tegas tuan. Cerita panjang kalau kita nak berai tak? Demi masa allazi wal asri innal ins illa allazina amanu wa amilus solihat. Tuan-tuan buat hafal tak? Terjemah kita apa? Demi masa sesungguh manusia dalam kerugian kecuali siapa? Lain itu semua rugi. Tak kira siapa kan, raja dunia sekalipun. Mereka yang apa? Kata Allah, wa amilus beramal soleh. Beramal untuk sami pun beramal. Tadi tak? Mesti soleh, hak, menepati apa? Syariat. Ilmu banyak tak beramal. Ibarat bahasa Melayu kata apa? Pokok tak berbuah. Menyusahkan kita hari-hari nak kena sapu daun dia tak? Itu tuan-tuan. Itu umpama yang saya baca tadi ada kaitan, insya-Allah kita cuba tengok sikit ayat ni untuk saya nak bawa sama-sama kita merenung bagaimana kita. Maksud saya tuan-tuan melihat antaranya tentulah kita pun dah baru laju sebulan lepas dah menerjak kepada satu bulan yang hebat, yang tuan-tuan pun cuba tuan-tuan menung tengok diri sendiri, tak kena tengok orang, tengok kita. Aku ni bulan Ramadan terror juga. Bulan Ramadan boleh puasa bulan penuh non-stop. Tadi tak? Kita khas lagi tak? Sebulan penuh. Kalau orang isap okok yang ketagih tak boleh tinggal, boleh pula tinggal tu Haji. Hebat juga kita nak. Kita tengok tuan-tuan untuk nak ambil iktibaran kita tuan-tuan. Tapi kenapa bulan lain aku tak mampu nak raikan puasa Isnin ke, seminggu sekali ke, sebulan sekali ke, dan sebagainya lah. Suka atas kemampuan kita lah. Aku kalau begitu boleh juga aku mati okok ni. Dia fikir dah ustaz hentam aku tak habis-habis. Dia kata kau saya tak siap apa kan. Tuan-tuan pun nak dengar macam-macam kan. Sampai kerajaan bubuh kotak okok saya duk beli penjual okok ni. Dia orang boleh beli je lah. Gambar-gambar tak elok tu kan. Sama tuan-tuan yang sokok. Ambil pencabaran, tujuan kita nak mengaji tak? Jangan takut menempuh kesusahan. Telinga mendengar janji kita nak menempuh apa? Saya tengok sikit wawasan motivasi daripada Saidina Ali tuan-tuan. Saidina Ali kata apa tuan-tuan? Saidina Ali kata untuk motivasi, inilah yang digunakan oleh pakar-pakar motivasi kita tuan-tuan. Jangan kamu merasa letih, jangan kamu merasa penat, jangan kamu merasa gundah gulana, jangan kamu merasa lemah, jangan kamu merasa apa jaga yang boleh merendahkan, merugikan kita. Macam tuan-tuan datang mengaji, letihlah, penatlah, buang semua tu. Buat kenapa? Karena kata Saidina Ali, janji matlamat kamu di mana? Kamu mencari mardatullah. Jalan kamu adalah jalan untuk melakukan ibadah, untuk menentukan kehidupan kita. Yang tuan-tuan pun tahu, bila ditanya jawapan kita tidak lain hidup kita untuk apa? Wa ma khalaqtul jinni wal ins. Matlamat kita tuan, semua tahu. Tanyalah kadang-kadang budak-budak sekolah kecil pun dia tahu apa tujuan hidup. Betul? Tapi perbuatan kita, maka kata Saidina Ali, jangan kamu meletakkan diri kamu lemah, letih, kerana dia hanyalah sebagai perasaan semata-mata. Betul tak Tuan Haji? Cuba menung. Saya dah mendekati Ogos, kita punya Ogos tahun ni, dia punya merdeka kali ini dah mendekati saya masuk langkah ke menuju ke 60 tahun. Sepanjang umur saya dah melalui dah Allah tuan-tuan, dah 60 tahun. Bolehlah kata kita tolak-tolak kepada kita balik dah. Tempoh balik kita buat 40 tahun. Apa saya dah lakukan 40 tahun? Semua tinggal kenangan, betul tak Haji? Semua perasaan semata-mata tuan. Kaya ke? Hebat ke? Semua perasaan, kata Saidina Ali. Yakinlah kamu beriman, kamu yakin dengan allazina yu'minuna bil ghaib. Sesungguhnya perbuatan kamu mencari mardatillah, kamu sedang menuju ke syurga Allah.
Itulah motivasi yang dibagi oleh pakar-pakar manusia pada pelajar pada anak-anak kita. Nak, kau datang untuk belajar, kuatkan semangat. Jangan rasa letih, jangan rasa kekurangan. Walaupun kamu serba kekurangan, karena kamu di depan sana, kamu sedang menuju sekulung ijazah yang kamu bayangkan kamu akan dapat ijazah sedang diberi oleh seorang pembesar negara, raja dan sebagainya. Rasakan perasaan itu. Anak-anak kita pun semangat dia nak belajar sungguh-sungguh. Walaupun anak orang lain main, dia pegang prinsip ni tuan. Kita peganglah prinsip perasaan Sayyidina Ali tuan. Jangan rasa lemah, jangan rasa letih, kerana dia hanya perasaan tuan-tuan yang menjadikan kita lemah letih. Sedangkan kita yakin kita menuju ke syurga Allah. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita mengaji tak habis. Ulama saya kata, guru saya kata, kerana kau tak sedar kau letih lemah ni, sedangkan kamu nak menuju merintitan ke syurga Allah. Syurga Allah bukannya dalam ayat saya baca tadi surah Imran tadi, kita boleh translate sikit tuan-tuan. Ada kaitan. Allah beri satu panduan pada kita tuan-tuan. Para jemaah sekalian, sebelum itu saya perkenalkan sikit kerana saya pertama kali hadir ke masjid ni. Walaupun saya pernah lalu je. Saya berasal di Lauh Mahfuz. Tuan kenal negeri mana? Lauh Mahfuz. Tuan tahu negeri mana? Tak tahu. Bawa ni mufti tanya, "Anta dari mana?" Saya kata saya dari Lauh Mahfuz. Oh betul. Orang tak yang ngaji fahamlah. Kita semua tuan-tuan datang dari mana? Lauh Mahfuz, alam roh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dah kita declare lah dulu tuan-tuan. Kita semua dari mana? Seluruh manusia datang dari mana? Alam roh yang telah Allah tunjukkan. Walaupun ayatnya pendek, itulah kita tuan-tuan. Asal kita datang daripada alam roh. Dan kita pun dah submit. Engkaulah ya Allah. Engkaulah Allah Tuhan yang semesta alam. Kita dah submit tuan-tuan, termasuk acom. Cuma bila tengok Allah sebut tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bila dia hantar uji, hantar ke mana tuan-tuan? Dunia kan? Allah tak hantar ke bulan, Allah tak hantar ke tempat lain, planet lain, dia hantar ke dunia. Allah tengok tuan-tuan, tengok dalam banyak ayat-ayat Allah ulang-ulang. Allah kata apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'un. Apa maksud tuan-tuan? Itu bukan saya yang karang. Allah yang bagi tahu. Sesungguhnya kehidupan dunia yang kamu tempuhi, kamu lalui ini adalah kehidupan yang menipu dayakan kamu. Kalau kita tak mengaji, pening kan saja. Kalau saya percaya tuan-tuan yang mengaji ni faham lah. Tapi faham belum tentu 100% macam saya tuan-tuan. Tahu, faham baru sikit, betul tak? Kalau tuan-tuan excellent, faham benar apa yang Allah sebut ni, tipu daya dunia Allah, tuan-tuan akan jadi seperti mana? Abdurrahman bin Auf. Tuan-tuan akan jadi seperti para sahabat Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan sebagainya tuan-tuan. Kaya tapi laburkan untuk akhirat. Miskin, reda seperti mana? Untuk menuju syurga Allah. Sabar sementara balik lepas border sakarat. Betul tak Haji? Nak tunggu masa terhad tuan. Takut-takut kita seperti mana kapal terbang yang jatuh tanpa diberi warning. Tiba-tiba kita kat mana? Betul tak? Termasuk saya dan tuan-tuan, kita tak tahu tuan-tuan. Kalau sakit ada juga peluang boleh banyak berzikir Tuan Haji tak? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kalau kita sakit, kau tak sakit tengah duk bawa kereta elok, macam saya selalu banyak outstation tuan, dum saja. Di mana ni aku? Allahu Akbar tuan. Inilah pengetibaran yang sama-sama dan saya tuan-tuan. Ambillah pengetibaran. Jatuh kau terbang tu cukup pun dah cukup menjadi pelajaran tuan-tuan. Kita yang beriman banyak sebab tu ya, kita ulama pun tak pertikaian tentang tafakur tadi lah. Baik untuk kita tuan, baik untuk kita renung, tengok mayat, tengok kejadian musibah, renung pada diri kita. Jangan tengok ni mesti teruk punya. Itu salah tafakur. Tafakur melihat apa yang musibah kematian. Aku
Aku pun nak mati, ya Allah. Dia dah balik. Kita sangka baik. Mungkin dia mati syahid kerana ditembak. Kita sangka baik kan? Kita di mana? Kita masih peluang. Kita masih peluang, tuan-tuan, untuk membetul kesilapan. Ayat yang sekarang kita tafsir sikit, tuan-tuan. Ayat ni sudah menyebut bagaimana Allah tujukan fokus pada kita untuk membina kehidupan, untuk jadikan tafakur kepada kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, barang sekalian, boleh faham, tuan-tuan. Kalau lain kali, abang, kalau ada Acong ke, Mutu Sami tanya ke, Ahmad tanya, lu dari mana Mali? Bagi tahu. Saya loh mahfuz. Apa itu loh mahfuz? Tu Haji ceramah kat dia balik. Masukkan kita peluang dakwah. Sebab Rasulullah kata, man qala ilaha illallah fahuwa da'i. Tuan-tuan semua ni yang telah dikelahi syahadah termasuk muslimat berhak untuk jadi da'i. Da'i itu apa tu Haji? Bahasa besar sikit, pendakwah lah, penyampai, wakil Rasulullah. Ballighuni walau Rasulullah dah kita orang tua dah bagi jatah walaupun satu ayat. Pak Imam, Tuan Haji takkan tak mampu. Cuma kita ni mendah diri, aku ni bukan ustaz, aku ni ilmu kurang. Tuan-tuan orang sekalian, menjadi pendakwah, menjadi penyampai, tinggi ganjaran, tuan-tuan. Kalau kena cara. Contoh saya sebut pada Tuan Haji tadi lah. Tuan Haji bagi azan. Apa panggilan? Memanggil orang datang kan. Kalau ikhlas hati muadzin ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikhlas hati, asbab tersentuh hati orang. Aku tak boleh jadi yang kena pergi sembahyang jemaah. Dapat ganjaran tak? Tu muadzin. Kita pula Tuan Haji berulang-alik. Depan kita ada Mutu Sami ke, Acong rumah tepi kita. Acong, apa macam Acong? Kita ni apa macam? Sikit hari kita mati juga kita. Macam tegur dia hari. Lama-lama masuklah jawab tadi saya kata tadi. Begitulah kita jiran kita sebelah Ahmad. Mat, jom mat kita pergi masjid. Kalau kena satu kali kita dah asyik ajak. Mat, hari ni malam ni masjid ada buat jamuan spesial, mat, jual kita pergi makan kali, mat. Tuan-tuan dakwah, tuan. Tiba-tiba dia malu pada Tuan Haji, dia pergi. Malu, dengan sebab malu dia pergi dengan ceramah. Oh macam tu. Tu kata orang utara, kalau tu dia dah mula faham. Akhirnya dia pun selalu datang masjid. Tuan Haji dapat saham tak? Allah Akbar. Ini benda-benda yang kadang-kadang tuan-tuan mampu buat, saya mampu buat, kita abaikan. Tapi kalau bab urusan apa tuan-tuan? Dunia, pandai kita mereka, kata utara, pandai kita berusaha. Tidak. Akhirat yang menentukan matlamat hidup kita, kita nak tak nak aja, merendah aja. Tuan-tuan, merendah diri boleh, tapi ada tahap sifatnya. Mengajilah tuan-tuan. Saya sebutnya bukan fokus secara umum, tapi saya percaya tuan-tuan yang lazim cuma nak peringat je. Kita ni tuan-tuan pagi tengah kejatuhan berlaku kapal terbang 2 jatuh Malaysia punya kan. Saya termenung fikir, kenapalah dia orang pulun benar, besar benar, nak rebut debu mayat, nak bawa jenazah balik susah payah, sanggup berjuta habis pun tak apa, sanggup pergi ke sana nak menempuh walaupun bahaya, nak ambil. Kenapa tuan? Kenapa tuan? Nun di sana kalau kita buka kitab tasawuf, fitrah manusia, insting manusia, dia yakin, dia percaya mati itu ada natijah. Selepas mati ada, bukan mati kosong. Kalau mati macam mati kata, buat tak payah tanam kat sana lah. Apa nak balik susah-susah, tidak. Walaupun dia bukan Islam, kalau kita tanya Acong, saya cuba tanya ayah itu tuan, sana ada jawab, soal jawab kita meraih lah ini jenazah. Tidak meraih, sebab dia rasa dia pun, kita pun sama. Sebab tu kita akan bersusah payah. Tu cerita dunia betul tak? Di sisi Islam boleh saja kubur saja di negeri China kan. Tak payah buang masa dah. Kita sini sembahyang jenazah, sembahyang raib, tak ada salah pun. Kalau dia pula kita rasa confident benar dia merupakan mati syahid, alhamdulillah. Tuan-tuan,
Tuan-tuan perhatian, okey. Masa cerah ni, asal saya tuan-tuan sudah maklumkan, asal tuan-tuan dan saya Lauh Mahfuz. Lahir saya di Perlis Indera Kayangan. Baik sikit pada tuan-tuan lah, sebab kami Indera Kayangan. Perlis Indera Kayangan kan. Selangor Darul Ihsan ni lah. Tuan-tuan. Lahir saya di Perlis. Kemudian saya dibesar, kemudian banyak belajar di Mahathir tempat lah. Banyak juga di Kuala Lumpur. Ringkas ceritanya, saya pun bertugas akhirnya di Bukit Aman, PDRM, polis di Raja Malaysia. Tengah tanya, ya kau Ustaz, kau ingat polis semua tak bagus kan? Ini lah. Yang tak bagus tu bukan soal polis, perangai tu, sifat orang tu. Polis ni tanggungjawab dia tuan-tuan, tulis ni dia dah berkhidmat untuk rakyat, betul tak? Tapi perangai dia tu yang merosakkan image tuan. Minta maaf tuan-tuan, saya tu bergerak masjid berkata sampai Cina kata ayah ini haji, tak ada guna lah haji. Yang rosak image kita bukan haji Islam tu, yang rosak perangai individu tu. Kebetulan dia dah pergi haji, dia pula jadi imam. Tanya, abang macam lu ingat ini imam haji? Oh yo, hutang saya pun tak nak bayar oh. Ni saya bercampur banyak dulu dengan Cina tuan. Image kita banyak tercemar dengan sifat itu tuan. Akhlak, khulqul azim kita lemah tak? Maka kita tuan-tuan, kita bangunlah, cukuplah. Kita baikilah 31 Ogos dah berlalu, menjadikan model untuk kita syukur nikmat Tuhan bagi apa? Nikmat kemerdekaan tuan-tuan. Umur tuan-tuan. Merdeka tu dah, merdeka dah, syukur dah. Bebas daripada British dah. Tapi lebih aula tuan-tuan, umur yang Tuhan bagi bebas untuk menuju ke mana tuan? Maghfirah Allah, mencari redha Allah. Tuan-tuan bagi umur untuk nak guna apa? Gaji. Tentulah nak buat bekal menuju redha Allah. Inilah tuan-tuan datang salah satu teknik apa tuan-tuan? Tuan-tuan sanggup duduk dalam Raudatul Jannah. Saya percaya tuan-tuan yakin dengan sifat keimanan. Penat sikit, lenguh belakang, kena pula ustaz pula main pantai sampai patutnya orang bagi 40 minit dia pantai sejam setengah. Tu saya lah kadang-kadang tuan-tuan. Tapi kalau kita yakin tuan-tuan duduk dalam Raudatul Jannah tuan-tuan, Allah. Tuan-tuan yang biasa pergi Mekah, pergi umrah, tuan-tuan boleh bayangkan nak masuk Raudah betul tak? Nak masuk Raudah ni Masjid Nabawi macam tadi. Bertolak tuan-tuan, berhimpit, berlawan, kadang-kadang nak bergaduh. Tuan-tuan harap kita yang beriman ni jangan buat macam itulah. Orang buat biar lantak dia. Kita rempuh kerana nak masuk. Kerana kalau tak tumpang rempuh, tuan-tuan takkan boleh masuk, betul tak? Rempuh cara akhlak. Sama-sama tumpang. Orang tolak kita masuk. Tapi kalau orang hentam, kita jangan balas balik. Ni saya ajarlah tuan-tuan. Tambah lagi nak pergi nak dapat nak dapat apa? Hajjatul Aswad. Kalau tuan-tuan tak apalah ustaz, saya doa mudah-mudahan saya ada peluang masuk. Tapi tuan-tuan pun nak dekat sikit pun takut. Tak jadi, tak akan dapat. Kena mengajilah bagaimana teknik nak dapat cium Hajjatul Aswad. Tuan, ada cara dia. Selain kita usaha, usaha dah tentulah tuan. Amal kita, tuan-tuan yang datang sini, kenapa beriman? Sebab tu tuan-tuan usaha datang berjemaah. Boleh saja kalau malas tak kat rumah aja. Tapi sama ada ganjaran? Tak sama, sebab tuan-tuan yakin kelebihan. Begitulah tuan-tuan. Boleh saja lambat saja dia punya Hajjatul Aswad, tak? Boleh saja tengok saja orang masuk ke Raudah. Tapi sama tak ganjaran kita? Tak sama. Maka kena ada ilmu dan kena berusaha. Tuan-tuan para sekalian, lahir saya di mana tuan-tuan? Di Perlis Indera Kayangan. Indera Kayangan tu yang mahal. Jadi saya bertugas last kali di bersara di Ibu Pejabat Polis Kota Star, Alustar. Lepas balik ke aman sekejap, bersara balik di Alustar. Di situlah bermulanya saya masuk bidang untuk belajar, tambah belajar dan terus masuk bidang masjid dan surau. Dipanggil bagi tazkirah. Itulah ringkas cerita. Maka syukurlah, walaupun ilmu tak banyak, tapi bersyukur Allah pilih. Betul tak? Allah pilih tuan-tuan. Samalah tuan-tuan ni. Saya tak ustaz, saya ni memang saya usaha, saya datang pergi masjid
Tengok lepas pemalas, kau sombong kan. La haula wala tu, menjadikan sunnatul rasul dan menjadikan asas kepada ulama-ulama, menjadikan zikrullah. La haula wala. Nak minum pun angkat la haula wala. Tidak daya upaya kita. Kalau dengan sebab apa? Tanpa asbab daripada Allah. Itulah keimanan. Itulah didik pada kita ni, kena didik tuan. Kita kan lupa, lalai, leka. Kita kata, sedangkan yang kita takut sifat sombong, ego, takbur, apa lagi tuan, yang amat tidak maaf bagimu. Itu bahasa kita. Allah amat benci. Tapi ada bagi kita? Ada tuan-tuan. Saya yakin tuan-tuan dan saya sama. Betul tak? Sifat tu ada. Allah pun tunjuk kalau dalam surah Al-Ma'arij, Allah tunjuk, innal insana khuliqa halwa. Sifat kita memang Allah bagi tunjuk pada kita. Sifat apa tuan? Keluh kesah, lagi kikir. Keluh kesah itu termasuk sombong, tak tenteram, apa saja yang sifat mazmumah, yang tak elok. Memang itulah Allah tunjuk pada kita tuan. Tapi kita yang mengaji, kita yang belajar, kita menunjukkan mencari redha Allah, kita buka Quran, kita buka hadis, nampaklah sifat kita. Maka apa tujuan kita? Kita mengaji untuk nak cari yang Allah redha. Nak delete, nak buang benda sifat-sifat yang mazmumah, sifat yang membawa kita ke neraka Allah. Termasuk ayat yang saya akan huraikan sikit tuan. Tuan-tuan para jemaah sekalian, syukurlah setakat ni lepas saya bersabar ni ada sonoknya satu tuan-tuan. Kalau bini hambat kita boleh cari makan dia tak? Pasal ada income ni dah. Sebab kita bersabar. Tu dah orang Melayu saya ingat masa kecil dulu. Nak kau kerja-kerja nak. Kenapa ayah mak? Kerja-kerjaan ada persaraan. Orang Melayu dulu tuan-tuan, walaupun pion pasal dia ada pencen. Kebelakangan ni tuan-tuan, 10 tahun ni aja baru orang Melayu dah sedar. Boleh meniaga sendiri pun dia asal lagi hebat. Dulu kerja-kerjaan walaupun kerani, pencen. Anak kau, menantu kau ni apa kerja mak? Kerja Opus Boy, Kementerian Dalam Negeri. Dulu gaji dah. Image kita. Itu sebab British pandai tekan kita tuan-tuan secara tak langsung. Kita tak buka kitab Al-Quran, tak buka hadis. Hebatnya orang ahli perniagaan. Kerja-kerjaan banyak tanggungjawab tuan-tuan. Tanyalah tuan-tuan, saya berani kalau tuan-tuan kata depan saya ni, saya pegawai kerjaan, saya bersih, saya berani kata kita pembohong. Saya lalui tuan-tuan. Bolehkah kita jaga time 5 minit, 10 minit, semua bekerja lillah ta'ala dalam pengurusan apa yang kita lalui? Boleh? Kalau kita pula pegawai, orang bagi tempoh minum setengah jam, kita sejam pandai. Betul tak Haji? Malam kita pegawai, jangan kata pegawai, budak-budak bawahan pun dia tak. Kerajaan kata time makan minum setengah jam, sekian-sekian waktu. Nak jawab dengan siapa tuan? Tuan-tuan boleh jawab dengan rakyat semua. Sebab rakyat bertanggung, hak rakyat tuan-tuan, gaji dia tu. Tu kerja-kerjaan. Maka apa pilihan tuan-tuan? Sebab tu ulama kata bekerja kerajaan yang tidak membawa kepada sertifikat kepada Islam sempurna makruh. Maksud saya tuan. Tapi kerana kita lemah, kalau aku nak pergi meniaga, takut aku jadi lagi teruk, maka kita redalah dengan keadaan yang semampu kita. Tapi benda tak betul, jangan reda. Boleh faham tuan kan? Seperti mana saya tanya Nabi Musa tuan, bila dia tanya Allah, ya Allah, tunjukkan aku di mana jiran aku di syurga. Ringkas dia tuan, dia tunjuk pandu. Akhirnya dia terjumpa yang kata rakan dia tu merupakan jiran yang di syurga tu, orang yang bekerja di jalan Arab. Baik kan? Tu kita mengaji jumpalah. Mana dia bekerja tapi dia ada sebab yang
tapi dia tak redha dengan perbuatan Arab. Macam kita lah kerja, direct lah saya cakap tuan-tuan, kita dalam kerjaan lah, macam saya pun sama. Takkan saya redha dengan kutipan duit arak tu masuk bagi saya makan? Terlibat tak? Tentu terlibat. Kaunter kita pembendaharaan campur, tapi kita jangan redha lah. Sebab tu kawan-kawan saya yang alim-alim sikit lah, alim sikit, dia gaji dia tu, dia set berapa persen untuk bagi set Masjid Surau sebagai dekah. Takut duit gaji yang aku makan tu yang Allah tak redha, ataupun aku curi tulang. Niat dia cantik lah. Sebab tu kita hukum zakat tu membersih harta kita. Kita tak tahu tuan. Tidak. Kadang-kadang kita tuan-tuan buat bendang macam kami buat bendang di kampung, dia Perlis sana Kedah. Yang kita ambil hasil yang dalam bendang kita tu, takut ada hak jiran sebelah. Tuan-tuan tak tahu. Sikit pun maka bayar zakat pembersih harta kita. Allah alam tuan-tuan, para jemaah sekalian. Masa jam tu betul lah kata dia. Betul lah. Tak betul lah. Tuan-tuan para sekalian, minta maaf. Ini pun tak betul lah. Memanglah saya pertama kali hajat saya tu, kalau boleh nak sebanyak nak bercerita dah. Tapi tak apalah, kita ambil sekali kita mampu, ada rezeki kita mampu pula. Nak cerita tuan-tuan, di mana tadi? Akhirnya tuan-tuan, saya dapat kesempatan mendidik untuk membina kesihatan, dan syukurlah setakat ni. Tapi saya tidaklah sihat macam tuan-tuan, sebab saya bersara medical board. Orang kerja-kerjaan tahulah apa itu medical board kan. Orang kampung dia pening sikit. Dia tanya apa tu Ustaz, board tu yang saya tak Ustaz. Maksudnya tuan-tuan, saya dibesarkan dengan sebab kesihatan. Tapi kerana saya dah bekerja 20 tahun lebih, jadi pencen tu alhamdulillah lah, dapat pencen sikit kan. Jadi cerita dia tuan-tuan, bila saya bersara, saya bangun balik dengan belajar dulu dengan Harudin sikit, campur dengan Harun sebanyak kamus, jadi dapat ilmu perubatan sikit sebanyak kan. Kemudian kita dapat panduan sikit, bangun balik minda dengan exercise, jaga makanan, perubatan sikit sebanyak tuan. Begitulah tuan-tuan depan saya pun jaga tuan-tuan. Kita nak ikut siapa? Lauka nabailana ya habib. Kita tentu nak ikut Rasulullah. Tapi kadang-kadang saya tengok kita bila sifat benda-benda yang tak khusus, contoh permakanan, kita tak ikut Rasulullah dah, betul tak? Kita ikut orang cara orang barat. Tuan-tuan, kita ikut nafsu. Tapi kalau bab khusus semayang, kita kata okeylah ikut Rasulullah lah. Itu pun banyak tak ikut. Itu yang saya buka kitab solat Rasul tuan. Banyak kita tak ikut. Kalau bahasa tu kata degil. Degil rugi kita lah, bukan rugi orang tuan. Rugi kita. Tuan-tuan, kita tak ikut Rasul sebab dia natijah wajib. Wajib percaya, wajib ikut, wajib percaya Quran, wajib ikut. Tak mampu najah tangan. Keampunan Allah yang kita harap, seperti mana yang saya baca surah Al-Imran tadi tuan-tuan. Tuan-tuan para sekalian, okay, saya masukkan sikit tuan-tuan, di mana tadi surah Al-Imran 134 Allah sebut sana, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kata Allah, kerana masa terhad tuan-tuan, saya nak cerita tentang takwa. Takwa kita telah tempuh Ramadan yang sempurna. Allah pun tuan-tuan dah hafal ayat surah Al-Baqarah tidak? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ujung sana tuan-tuan, la'allakum tattaqun. Pernah tak kita semak balik tuan-tuan selepas Ramadan, kita dapat tak takwa tu? Kata Allah, semoga kamu boleh takwa. Allah tak kata mesti dapat takwa. Tentu kita kena semak tuan, agak-agak aku termasuk tak dalam takwa? Kerana takwa penentu ke syurga. Tuan-tuan, mari kita tengok sikit tuan-tuan, kerana ini ayat ini membimbing kita, menunjuk kita bahawa sifat takwa hasil daripada yang kita harapkan. Antaranya Ramadan, tentulah saya dan tuan-tuan mengharap sangat
berjuta harapan mengenadah keampunan Allah. Maka Allah pun sebut, wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kamu mencari keampunan Allah, maghfirah Allah. Bersegera apa maksud tuan? Jangan tunggu walaupun sesaat, kata ulama. Jangan tunggu. Kita tahu tak detik kita? Tuan-tuan tak tahu tuan-tuan. Saya ni tuan-tuan minta maaf. Saya dah cerita tadi, saya medical board. Saya kalau saya cerita banyak orang tak tahu kata saya pesakit medical board. Saya saraf operation zaman arwah Muhtadari. Lutut buang ligamen, ligamen saya putus. Meniscus saya dibuang. Meniscus pelapis lutut tuan-tuan. Tapi pelik sikit, kata orang utara, pelik sikit. Saya buat balik lah ligamen meniscus tu. Profesor Tamir Raja bagi, saya tinggal kat rumah dah hilang dah. Dia lendir kan, lendir yang liat. Jadi lutut saya sampai sekarang tak dibuh besi, tak ada apa, dibuang. Sebab tu kadang-kadang kan saya sendiri boleh dengar krak, dia bunyi tuan. Mana tak kuat macam tuan-tuan lah. Tapi syukur setakat ini. Saya kadang-kadang tuan-tuan tak cerita, tuan-tuan tak tahu kata saya operate. Tuan-tuan para sekalian, ini antara syukur nikmat Allah bagi. Tetapi ada ketika saya tengah jadi imam, dia boleh jam tuan-tuan. Allah tuan. Sakit tak tahu nak sebut. Tuan-tuan, ambil beratlah tuan-tuan bab kesihatan tuan-tuan. Sakit tuan-tuan boleh solat sempurna. Oh gila kan? Kita tambah sikit tuan-tuan lepas azan. saya masukkan terus sikit sebagai untuk menjadi peringatan saya dan tuan-tuan. Surah Al-Imran ni ulama kata ayat ini merupakan pemandu kepada nilai takwa. Wajib kamu hayati. Kalau kita kata kita nak mendamba, nak dapat takwa, kita kena tempuh, kena beramal. Sekadar mana kemampuan yang kita miliki.
Kita betul mungkinlah tak sempurna semua kita dah. Tapi Allah tahu tuan. Allah tahu tanda tak budi. Allah tahu kamu ni buat tak? Betul kamu nak buat? Betul tak kamu nak ikut? Allah tahu. Kita mungkin tak tahu. Sama-sama kita. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Qaf, wa laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablin warid. Kami yang menjadikan kamu, kata Allah. Kami tahu apa gerak lintasan di hati kamu itu. Kamu jangan tipu lah. Sama-sama kita boleh tipu, kita boleh berlakon. Saya datang ni contoh, tuan-tuan tak tahu apa sifat dalam hati saya. Nak menunjuk ke, nak tunjuk teror ke, ataupun nak ada kepentingan dunia kan, tuan-tuan tak tahu. Allah tahu tak? Tuan-tuan, inilah kita nak kena pandu tuan-tuan. Kita kena jadikan dia tauhid yang menjadikan mesej yang aula untuk menjadikan kita sedar tuan-tuan. Sebab saya ada kempen, kebetulan tuan-tuan, saya ada kempen ni di pemerintahan di bawah bulan yang terakhir ni tuan-tuan. Saya kempen ayat ihsan. Alhamdulillah, saya dibawa orang lain daripada Kedah tu, saya ingat dah masuk dekat 100 lebih, 100 keping lebih dah. Macam tu lah, frame lebih kurang macam tu lah tu yang dia punya tu yang tengah tu kan, besar tu lebih kurang, tapi cantik sikit lah. Apa dia tuan-tuan? Ihsan. Apa tu ihsan? Yang kita orang ihsan cakap boleh tak? Ihsan ni tuan-tuan wajib untuk kita hayati. Saya sebut wajib, kerana tu disebut dalam istilah keimanan. Jibril datang mengajar terus Rasulullah ketika para sahabat sedang menyaksikan. Ringkasnya tuan-tuan, Jibril datang terus jumpa Rasulullah, tanya apa itu Islam. Tuan-tuan, apa itu iman? Kemudian apa itu ihsan? Rasulullah jawab satu-satu. Maka ihsan ni kita tak boleh nak buang. Kita kata tak apalah Ustaz, kita ambil bab iman, bab Islam cukuplah. Tak boleh tuan. Ibarat rangkaian syahadah kita tak sempurna tuan. Apa disebut dalam ihsan tuan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadahlah kamu seumpama kamu melihat Allah. Para ulama, Imam Ghazali memandukan di sana dalam kitab tuan-tuan disebut, solatlah kamu seumpama kamu melihat Allah. Sekiranya kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah sedang melihat kamu. Tuan-tuan, sensitif sikit lah kalau tak faham tuan. Kalau budak-budak dia pening sikit lah. Ustaz, boleh tengok Allah pula kan? Nak kata tak yakin, direct daripada Jibril. Hadis kursi tadi yang dibawa oleh Jibril memperkenalkan apa itu iman, Islam dan ihsan. Umpama saya sebut, kita ni kadang-kadang kita duk ambil bab tauhid, fiqh, tasawuf, lupa. Tak boleh pecah tiga ni tuan. Sebab tu kadang-kadang mengaji pun orang dah tak suka nak cerita bab tauhid, tak suka nak cerita bab tasawuf, fiqh senang. Sebab tauhid tentulah dalam benda ghaib, allazina yu'minuna bil ghaib. Nak dikenalkan susah tak? Susahlah sikit. Kemudian ihsan, tasawuf, susahlah sikit. Benda dalam abstrak, hati, nak kenal hati. Kata orang Utara, hati perut. Kau ni tak ada hati perut kan? Tengok, sampai hati pun ada perut kan? Tuan-tuan, kita ni yang kita jadi masalah, yang saya duk highlightkan ni sebenarnya saya pandukan sikit kaitan dengan tapi tak dapatlah nak baca tuan-tuan. Khusyuk dalam solat tuan-tuan. Saya pandukan sikit kaitan dengan khusyuk solat ni. Untuk apa tuan-tuan? Kerana dia main yang menentukan nilai solat kita tuan-tuan. Sebab tu dalam ihsan ni disebut anta'budallah. Kata ulama, solatlah kamu umpama kamu melihat Allah. Kerana solat merupakan ibu segala ibadah. Tuan-tuan, maksud melihat ni apa tuan? Melihat dengan al-basirah, mata hati. Kita ni ada hati. Melihat dengan mata hati kita. Melihat apa tuan-tuan? Melihat asma Allah. Sebab tuan-tuan dah mengaji,
Mudah saja tuan-tuan pun faham, yakin, pegang dengan hafal lagi. Surah apa tuan-tuan? Surah Ikhlas. Kalau tak yakin, jangan baca surah Ikhlas. Apa tu Haji? Qul huwallahu ahad. Kita kena mengaji tauhid, baru kita lebih pakai faham. Ahad itu maksudnya bukan satu. Ulama kata boleh pakai satu untuk kita baru nak belajar. Tapi kalau kita dah pakai, ahad itu merupakan esa. Allah pun tunjuk panduan sikit sebanyak dalam ayat ini berikut. Allah itu benar-benar tempat kita menyerah seluruh hidup kita. Allah tidak awal, tidak akhir, tidak anak, tidak diperanakkan. Akal kita reject tak sampai. Kerana boleh setiap yang ada mesti ada awal, ada akhir. Ada anak, ada diperanakkan menjadi. Akal kita tak tentu. Maka inilah yang kena saya dan tuan-tuan kena jazam, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surah awal-awal surah Al-Baqarah. Itulah surah yang ulama kata itulah basic takwa. Basic takwa. Kalau tidak ada itu, cakap saya takwa, tapi kamu sebenarnya tipu. Tuan-tuan para sekalian, maka panduan di sini tuan-tuan, yang saya kaitan dengan ayat yang saya sebut tadi, At-Taqwa tadi, surah Al-Imran tadi tuan-tuan, kerana Allah beri petunjuk untuk mereka bertakwa. Sifatnya mesti kamu lalui, kamu lakukan. Wasari'u ila maghfiratul. Naklah kamu bersegera, kata Allah, mencari keampunan Allah. Bersegera tuan-tuan, tak boleh tunggu, kata ulama, walaupun satu saat. Kerja Allah tuan-tuan, kita tahu tuan-tuan? Tak tahu tuan-tuan. Saat ketika saya patah balik, dah balik Kuala Lumpur, mungkin nanti boleh berlakukah saya accident? Boleh berlaku kalau kena Allah. Kita semua tak suka, semua kita takut. Cerita bak mati, tanyalah siapa pun, semua tak nak, betul tuan-tuan? Semua tak nak. Saya usik-usik tuan-tuan. Kalau Cina lagi pula, oh itu macam Ustaz jangan cakap lah. Oh, kita orang Cina mati belakang Kelao. Dulu saya dah masukkan Islam tuan-tuan, ada Cina Ipoh. Dia cerita kita orang Cina mati belakang Kelao. Saya cakap kita orang Islam mati depan Kelao. Betul tak lagi? Sebab tu sunat mengingat akan mati. Sebab tu tuan-tuan, nanti tuan-tuan balik aku jumpa isteri kita ke anak-anak kita, Mah kita ni bila anak mati, bang, buang tabiat ke bang? Patutnya dia ucapkan terima kasih abang, ingatkan saya mati. Saya tadi tak semayang bang, saya pun nak semangat semayang. Sunat dapat pahala lagi, menjadi motivasi lagi pada orang beriman tuan-tuan. Sebab mati merupakan termasuk dalam rukun iman. Rukun iman kita ada berapa? 16. 6. Yang ke-6 tu apa? Yakin qada dan qadar. Kita dah Allah tetap dah di Lauh Mahfuz sana kematian kita, Tuan Haji sekian, tempat sekian. Yakin tak? Sebab tu bab mati yang kita yang hidup bimbang, persiapan. Sebab tu nak minta maghfirah Allah, keampunan Allah. Jangan tunggu besok, sekejap lagi dah. Now, sekarang lakukan. Kita tidak ingat gunakan solat. Saya dah sebut bila cerita bab solat khusyuk tuan-tuan. Kita kadang-kadang mengabaikan. Kita tipu diri kita sendiri tuan-tuan. Dah Rasulullah ditunjuk dah, as-salatu taubati. Solat itu merupakan aset kepada taubat. Kita sedang menghadap apa tuan-tuan? Solat kejap lagi kita akan menghadap siapa? Allah. As-salat mi'raj al-mu'min. Kita sedang menuju menghadap Allah. Mi'raj apa tuan-tuan? Menghadap Allah. Cuma kita tak nampak dengan mata lendir kita. Kita yakin kita nampak dengan al-basirah, mata hati kita, dengan asma Allah, kejadian Allah. Malah Allah sebut dalam Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tu tak tengok siapa yang menjadikan kamu? Nikmat tak kita tuan-tuan? Kamu sihat, orang yang patah kaki, patah tangan, jatuh ke tempat macam-macam, kamu masih sihat. Allahu Akbar. Kamu masih tak hormat untuk meletakkan diri kamu sebagai ta'budi aula solat? Main-main lagi kan? Sebut pun dengan Allahu Akbar. Sebut pun dah cukup tuan-tuan untuk kita meraihkan kejayaan dalam solat tuan-tuan. Sepatut. Tapi apa berlaku pada kita tuan-tuan?
Sebut kadang-kadang ambil lepas batuk di tangga, kata ayah saya, kalau tak bersungguh. Sebab tu sebut dengan mesti sampai di hati. Nama pun takbiratul ihram, tanda kita menyerah diri pada Allah. Allahu Akbar. Maka kita wajib masukkan apa? Sifat-sifat niat nawaitu kita tadi. Tasad, ta'rad, ta'yin. Itu yang dibimbing oleh para ulama kita. Karena nak menghidangkan kita diri. Bila kita Allahu Akbar, seluruh kita serah pada Allah. Yang lain tu kecil belaka, tak ada, nothing. Allah yang maha besar. Tuan-tuan, saya jadikan ini sebagai peringatan untuk saya, tuan-tuan. Marilah kita ubah sifat kita. Cuba latih, tuan. Jangan peduli apa kata orang. Sebab tu orang ulama dulu, tuan-tuan, kadang-kadang dia jadi apa sampai jadi was-was. Saya jumpa para ulama bertanya, orang hebat-hebat, tuan. Bukan mereka kadang bukan was-was, tapi mereka nak masuk jazam untuk merasai dengan hati mereka kebesaran Allah. Allahu Akbar, dengan masuk dengan niat hasad, ta'rad, ta'yin tadi, merasai, berasa. Tuan-tuan, para jemaah sekalian, cuba tuan-tuan bayangkan kalau kita sedang berdepan dengan agung. Kita, ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Kalau itu hati kita ingat kat kampung, kalau itu hati kita di luar, hati kita boleh buat bisnes, kalau itu hati kita boleh ingat di luar, tentu saya percaya tuan-tuan biasa jumpa agung nak bagi apa ke pangkat datuk apa menghadap sultan macam mana tu, dia latih lagi dah, training lagi, angkat ikut baras yang sempurna, pegang sempurna, sebutan semua, pandang ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik ampun. Engkau berapa kali buat salah? Sekali pun tak pernah buat salah, mengaku beribu-ribu ampun, kerana dia menjadi tanggungjawab wajib dalam sistem manusia. Betul tak? Tu apa yang jumpa tuanku kan? Ampun tuanku 50 kali ampun. Hai engkau? Pasal dia sistem manusia itu. Kita dengan Allah, sebab tu kita wajib sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kata Rasulullah seperti mana kamu lihat aku solat. Maka Rasulullah angkat tangan separah tuan-tuan, separah telinga. Dalam hadis yang lain separah bau. Itu yang popular kita buat, tuan-tuan. Kita di bawah syariat Imam Ghazali dah, panduan para ulama dah. Itu yang kita standard kita. Tapi kenapa masih hamai? Saya nak saja sebut kaitan macam kata Datuk Semar Kamus, dia senang-senang Allahu Akbar. Engkau ikut mazhab mana? Kau ikut Rasulullah kan? Agak Rasulullah macam tu kan? Habis tak sah? Sah. Tak angkat tangan pun sah. Betul tak? Tapi kau ikut tak? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Lau kana bainana, menjadi model yang wajib kamu taat. Yang kamu akan menyerah diri ketika pada mahsyar mendapatkan syafaat kubra. Tapi masa kamu di training, kamu tak nak ikut. Boleh? Pandai pula kita. Kalau training buat dunia, training baca tu bersistem dah. Pasal apa? Nak nanti bila berdepan dengan agung, nak kena betul-betul. Tuan-tuan, dunia kita boleh patuh. Akhirat, ustaz pasal tak nampak, Tuhan tak nampak. Tu yang saya tengok, yang saya Islamkan kawan saya dulu Cina di Ipoh tu. Dia kata, saya pun tak ada pandai tuan. Kami Kristian, kami Buddhis ni. Saya mak bapak saya cakap pagi-pagi, lu pergi sana sembah Tok Pekong sana, lu bakar tu kemian kan? Kemian. Pagi-pagi petang-petang itu saya ikutlah. Saya pun mak bapak saya pun tak ada ajar sangat. Kami pun saya buat menega. Saya pun pagi-pagi pacak tu colok, pacak-pacak saya pun sembah. Lu makasih lah, lu tak makasih lu punya pasal lah. Dia pun belah menega. Balik petang pula, pacak pula. Jadi saya sangat agak-agak takut kita ni semayang jadi apa? Jadi macam dia pula. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Hati kita saya besok ini orang 31 bulan orang dah balik sini. Saya besok nak balik Kedah. Balik Kedah tak jam lah, okey lah sikit. Tapi bila saya balik besok saya tenang. Sini Allahu Akbar, baca Fatihah. Hati buat projek bisnes. Hati ingat luar. Allah nampak tak? Allah tahu tak? Wa naqlamu ma tuwaswi subihi nafsu. Allah tahu gerak lintasan hati kamu. Takut tak tuan-tuan? Takut, saya pun takut tuan-tuan. Kita banyak zalim, tipu diri tuan-tuan. Saya tanya pakai ulama besar yang ilmu banyak pun mengaku, ayo apa ni ustaz,
kami yang orang duk cium tangan, orang duk mengaku hebat, tentulah kami lagi banyak diuji, tuan-tuan. Sebab tu kita belajar dia apa? Kita semua liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka kita sedarlah, kita jangan merendah diri. Bab tak budi pada Allah, tunjuk yang terbaik. Aku bukan nak tunjuk kata orang apa orang kata. Bukan aku nak tunjuk pada orang, aku nak ikut laukana bainana ya habib sallu kama raaitumuni usalli. Aku nak buat kerana panduan Rasulullah. Aku nak buat kerana mencari mardah Allah. Orang puji aku balik subhanallah, balik kepada Allah. Tuan-tuan, itu saja tuan-tuan. Saya akui ini pengalaman saya tuan-tuan. Kita pun bekerja tuan-tuan. Kerja pula dengan polis ni, kalau ada pangkat tuan-tuan, kalau masuk kim ya. Semayang pun adalah Allahu Akbar. Ni budak-budak apa? Budak-budak kan. Kita ni pegawai sikit. Tuan-tuan, ini semua mengajar saya tuan-tuan untuk nak transfer sifat-sifat kita ni. Syukurlah kita boleh betul, boleh kita bertaubat seperti mana Allah sebut wasari'u yang saya baca surah Imran tadi, untuk kata Allah, bersegeralah kamu mohon maghfirah Allah, bertaubatlah. Yang lepas cukuplah. 31 Ogos kita bina untuk tahun berapa kan? 2014 ya. Yang lepas dah berlalu. Kita banyak lalai tuan-tuan. Kita banyak lalai. Kalau anda kata kita tumbang, kita balik ketemu Allah. Seperti mana yang nasyid saya dulu popular dah. Bila tiba ajalnya mati, tinggallah anak, tinggallah isteri, air mata jatuh ke pipi, tidak boleh minta kembali. Bila tiba ke liang lahat, baru nak ingat buat ibadat, tapi sayang sudah terlambat, bukannya tempat untuk bertaubat. Saya ingat tu siapa tuan-tuan, masa saya sambil belajar, sambil ikut tok guru Ustaz Syahar Sulaiman Arwah, Syahar Sulaiman Al-Hafiz. Saya ingat orang yang lama, umur 60, 50 mungkin ingatlah arwah tu. Sekarang dia hebat. Anak-anak dia tempat pengajaran dia kembang. Dia selalu nasyidkan lagu ni tuan. Mama saya ingat lagi. Betul tuan-tuan. Kita ni bila saat terakhir, tengoklah bila jatuh kau terbang, tak kira Cina, tak kira siapa, semua pada pangkat atas sampai ke bawah merintih mengharap maghfirah Allah. Betul tak? Betul. Maka kita bukan nak tuding daripada orang lain, kita tuding balik pada kita. Now kita dah banyak buat salah, maka kita berbagi. Kalau tuan-tuan yang syukur melakukan yang terbaik, teruskan perjuangan tuan-tuan seperti mana kata Sayyidina Ali. Yakin di hadapan kamu syurga menunggu. Kita tak mau sebut neraka kerana kita amat gerun. Tengah panas terik pun kita tak mampu tuan-tuan. Saya duduk dalam panas terik pun saya tak mampu tuan. Air tak ada 2 hari pun pening je lah tuan. Duduk lama tuan. Kita biasa guna air banyak dah, pun dah tak tahan tuan. Allahu Akbar. Maka ambillah wasari'u ila maghfiratin wasari'u ila maghfirah. Kata Allah, bersegeralah kamu menuntut untuk kamu mohon keampunan Allah. Kata Allah, sesungguhnya kami menyediakan dengan syurga seluas langit dan bumi tuan-tuan. Tuan-tuan, ini saya ringkaskan dalam masa tak izinkan. Kata Allah, kami sediakan seluas syurga, langit dan bumi untuk siapa? Untuk mereka yang bertakwa. Yang kita doakan la'allakum tattaqun, khasnya ketika Ramadan. Betul tak? Dan seterusnya saya dan tuan-tuan tentu menjadi wajib untuk menempuh nak dapat syurga Allah. Apa dia? Allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra' wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Saya beri kat situ tuan. Kata Allah, untuk takwa tadi kami sediakan kamu syurga seluas langit dan bumi. Tak masuk akal kerana kita lemah. Kita cerita bab bagaimana Isra Mi'raj dipamerkan oleh Rasul SAW, bagaimana langit pertama, kedua dan sebagainya. Orang tak percaya tak? Zaman ketika itu tak masuk akal tak? Kita ni syukur, kita berpandu kepada yakin dengan Quran. Allah sebut dengan seluas langit dan bumi, kita terima walaupun akal kita tak masuk. Sebab akal kita siapa? Kita makhluk yang serba kekurangan tuan-tuan.
Tentulah saya kerana yakin, kerana jazam di hati, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Solat suka tak suka aku terpaksa buat dalam keadaan apa saja pun, khas untuk orang lelaki tuan. Itu yang kita buat tuan. Kena kita belajarlah bagaimana untuk membuat yang terbaik. Tuan-tuan dan sekalian, kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang ini ciri-ciri yang Allah tunjuk kalau kamu nakkan takwa tadi, yang Allah kamu harapkan, maka mereka akan menginfak seluruh harta mereka, tenaga mereka, masa mereka dalam keadaan susah atau payah, sedikit atau banyak. Ni macam tuan-tuan datang ni infak masa tuan-tuan infak. Kalau patut tuan-tuan duduk kat rumah berehat dengan TV senang hati juga, kalau ikut nafsu dah. Kita letakkan masa untuk kerana Allah, kerana kita mencari makrifah, meredha Allah. Penat sikit, ustaz dah pakai dah dekat pukul 9 dah. Urut dada lah, urut dada. Tengah ayat berikut tuan-tuan. Kata Allah apa tuan-tuan? Saya ringkaskan tuan-tuan. Kata Allah, mereka ciri-ciri takwa ni, mereka apa tuan-tuan? Menginfakkan harta mereka sikit atau banyak, susah atau payah, masa senang ataupun masa susah. Maka kalau harta tuan-tuan, jadikanlah. Saya buat panduan beberapa masjid, saya kata jadikanlah panduan. Paksa diri, latih diri. Kalau kita mampu apa? RM5, RM10, satu hari aku nak infak jalan Allah, pergi masjid, masuk tabung, bagi sedekah, apa saja tuan-tuan. Latih. Kita tahu sukatan kita, orang tak tahu tuan-tuan. Orang nak perli kata, Mat, kau bagi saya aja, kau bagi 50%. Itu orang kata, kita nak Allah kata. Allah tahu hakikat kita mampu tidak tuan-tuan. Buat kerana Allah, betul tak? Tapi kalau tuan-tuan yang mampu, jangan pula akal begitu, saya bagi sikit cukup lah. Allah tahu tak? Engkau ni temberang, kau layak patutnya RM50 satu hari. Contoh ada. Sebab tu kita buat lillah ta'ala. Saya teringat baru ni tuan-tuan, saya pergi satu rumah kenalan saya, orang lama, saya dah mengajar, dia rajin pergi. Saya pergi, dia ni zaman kamu baru dulu saya kenal dia. Dulu dia orang kuat UMNO, jadi ketua UMNO dulu lah, di belah Keramat tu. Sekarang dia jadi orang businessman yang kaya. Saya tak mau pening-pening politik, saya tahu semua ustaz. Sekarang dia orang kaya. Saya pergi rumah dia tu ada, kalau salah saya ada 7 biji ke 8 biji kereta Mercedes, kereta BMW, semua macam-macam. Saya kata bagilah Datuk sebiji kat saya, buat banyak-banyak. Dia tersengai-sengai, dia senyum. Dia kata ini untuk pejabat saya ustaz, ini untuk anak-anak ustaz. Orang kaya. Ringkas cerita tuan-tuan, saya masuk rumah dia raikan, saya pun bagilah. Saya kerja kita tukang dakwah ada. Tak kira di mana ada peluang, kalau saya jumpa PM pun saya akan bercakap benda yang kaitan sama juga. Kalau ada peluang ada. Dakwah ni tuan-tuan sama juga. Dakwah ni bukan mesti nak perform dengan cara bercakap tajuk-tajuk Al-Quran saja tuan. Asal membawa mardatillah, membawa dia sedar insaf, membawa dia membetul menjadi Quran dan hadis. Dialah tuan-tuan. Tak kira apa saya. Teknik itu namanya Islam dibimbing oleh Rasulullah bil hikmah, dengan cara hikmah. Ini tuan-tuan jumpa, contohlah tuan-tuan jumpa Perdana Menteri. Bila nak buat wudu ni? Lain macam jadi dah. Awak ni mesti apa dia kata? Contoh ada. Kita gunakan 1000 jalan yang membawakan untuk membawa kepada membimbing ke arah mardatillah. Itu contoh. Maka saya pun masuk jauh tuan-tuan, sambil makan minum tu saya bagi brief, kemudian keluar tuan-tuan, saya tengok ayat ni lah. Saya bagi sikit tip, kemudian dia pun salam saya. Dia salam, Ustaz, yang ini untuk sekolah Ustaz Ahmad Tafiz di Kuala Ketil tu Ustaz. Yang sini Ustaz untuk Ustaz lah. Saya tak tengok lah masa tu kan. Saya pun ambil masuk dalam kereta tu pun tengok. Belah kanan tu dia bagi dekat 300. 100. Yang belah kiri tu untuk saya dia bagi 200. 200. Sana 600 kan? 600. Yang ni 300 untuk saya. Alhamdulillah. Sebab apa? Dia terasa bila saya tekan dia tentang awak dah kaya, kenapa tak labur untuk akhirat? Sudah. Bila lagi? Kalau Datuk meninggal besok, sempat tak nak laburkan? Takut anak belum tentu. Sudah. Tu agaknya dia tersuntik dia dengan saya pun dia tumpang mati tuan-tuan. Tuan-tuan Pak sekalian, maka ayat ni tuan-tuan mengingatkan kita tuan-tuan, kita cuba latih tuan-tuan. Walaupun 50 sen kata utara, 50 sen kerana Allah, bukan kerana orang. Tidak peduli apa kata orang. Lama-lama latih, lama-lama Allah biasa, tegal biasa.
Orang perli kita lantak pergi tuan. Kita ni kadang-kadang kerana orang. Nanti apa kata orang? Oh tak pergi ke makan kenduri nanti apa kata dia? Oh bila buat makan kau sanggup kedah hampas Selangor kau sanggup redah. Kerana tak ustaz, ini dia punya sunnah ustaz, sunat. Oh baguslah, saya pun tak kata tak betul. Betul. Tapi kalau masjid surau tak sampai sebatu pun kau tak boleh nak pergi berjemaah. Allahu akbar tuan-tuan. Kerja tak kita tuan? Tuan-tuan dan sekalian, saya sikit masukkan ayat ni kata apa? Kata Allah, hendaklah kamu mereka itu infak harta dalam keadaan susah dan senang, termasuk masa dan yang dikatakan infak tuan-tuan. Maka Allah sebut dalam sedikit ayat tadi sambungan dia, allazina yunfiquna bis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaid. Ini agak perik sikit tuan. Allah kata apa? Mereka yang bertakwa itu ciri-cirinya dia menahan nafsu amarah. Ketika marah dia tahan sampai merah muka, sampai naik bulu, naik apa ni? Urat muka. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Sahabat tahu Rasulullah marah, tengok muka Rasulullah dia tahu dah. Kita ambil ini tuan. Ingat tuan-tuan surah Al-Imran 134 133. Ambil pelajaran tuan. Saya teringat satu cerita ni berlaku kepada seorang habib, seorang perempuan. Nama dia dia punya Allah Taala tak ingat dia nama dia apa. Dia punya seorang habib tu ketika dia hamba dia sedang makan, hamba dia dia punya bawa makanan yang berkuah, tiba-tiba dia tersepak, jatuh, tersimbah makanan tu kena pada dia. Tuan-tuan bayangkan kalau kita mula keluar zikir cilaka kau betul tak jadi, tapi tak Maimun bin Mahram, tu nama dia, habib, orang yang hebat ni. Dia punya pembantu dia ni, hamba dia ni, kerana hamba ni pun ada mengaji, dia tahu tuan dia ni orang hebat, maka dia baca ayat ni tuan. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya puan, kita orang beriman puan, kita mesti ada sifat tahan marah di kala marah. Maka Maimun Al-Mahram ni dia terus diam. Maka disambung tadi allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Maka mereka itu menahan kemarahan ketika marah dan mereka juga memaafkan sesama mereka. Dua benda tuan. Susah nak buat tu haji? Susah saya akui tuan. Tapi kita orang mengaji, cuba paksa diri buat sebelum kita balik bertemu Allah tuan. Boleh buat tuan. Boleh buat. Ambil ingat ayat ni tuan. Ketika kita marah, ingat ayat ni. Allah yang suruh tuan. Ciri-ciri untuk Allah bagi kamu takwa, untuk kamu menuju syurga Allah. Tuan-tuan dan sekalian, akhirnya ringkas tadi, dia Maimun Mahram Al-Mahram dia terus memaafkan hamba dia dan membebaskan kerana takwa. Dan saya tengok satu kes berlaku di Malaysia. Cerita ni tuan-tuan, ketika seorang hamba Allah ni tuan-tuan, dia cintakan kenderaan kereta Myvi ke apa, saya tak ingat nama kereta tu. Dia beli, dia bawa balik rumah, dia simpan, dia tutup dengan kain canvas. Dia pergi kerja naik motor. Ringkas cerita tuan-tuan, satu petang balik dia naik motor sampai depan rumah, anak dia yang kecil tadi, ayah, cik dah lukis gambar ayah, gambar ibu, gambar cik. Kau lukis kat mana? Dekat ayah punya kereta. Contoh bayangkan. Dia pun turun motor, pergi selak-selak, tengok betul-betul budak ni conteng. Conteng kereta dia tuan-tuan. Kalau kita, dia pun tanpa memegang prinsip takwa ni tuan-tuan, lupa diri untuk menahan kemarahan, pergi ambil daun pokok bunga raya tuan-tuan yang ada duri tu. Yang ada duri tuan. Taklah besar, dia logik tu. Tak besar, tapi dia hentam tangan anak dia. Dan keluar pula mak dia pula. Itulah. Mak dah cakap jangan duk kacau kereta ayah tu. Mak dia pula sokong. Akhirnya budak tu luka dan bengkak tangan. Ringkas cerita tuan, maka baby dia punya pembantu dia uruskan, masuk hari ketiga lebih kurang macam tu, terpaksa hantar ke hospital. Akhirnya tuan-tuan, doktor mengatakan dia dijangkiti kuman. Maka doktor memutuskan nak potong tangan. Maka dia suruh bapak dia datang untuk sign. Datanglah mak bapak dengan tangisan, baru naknya
tangisan terpaksa sign juga lah. Bila sign, bila dah selesai anak dia operate, maka dia pergi ziarah anak dia jaga. Ayah, cik tak buat lagi ayah, cik tak buat lagi ayah. Tapi ayah tolong pulangkan tangan cik. Ayah, tuan-tuan, kalau kena pada kita tuan-tuan, ini berlaku benar tuan-tuan, berlaku di Malaysia. Kenapa? Tidak ada merasai sifat nak menahan marah ketika marah. Kita berapa banyak, saya baru balik daripada Kedah ni tuan, bersembang dengan pengarah Badan Pengurusan. Dia ceritakan kita, ustaz, saya pun tak tahu nak cakap. Saya di bawah tangan saya macam-macam kes yang pelik-pelik. Salah satu orang Melayu kita, seorang perempuan engineer datang minta nak keluar Islam, nak keluar dari Islam ni tuan. Allahu Akbar. Cerita bercerai umur 80 tahun, 70 tahun tu perkara biasa tuan. Kenapa? Lemahnya kita tuan. Para yang sekalian, marilah kita ambil pengiktibaran, bawalah tuan-tuan untuk kita bawa bekal di masa masih kita ada umur ni. Peganglah tuan-tuan. Biar marah berapun muslimat ke, tuan-tuan nak marah bini ke, ingat ayat ni tuan-tuan. Surah Al-Imran 134. Kerana aku nak bertakwa, biarpun menangis, biarpun kita menggigit, tahan kemarahan. Kalau orang Melayu, kalau bahasa kita orang Melayu ni, pergi kedai mamak minum kopi, tidak. Kalau cara Islam, ambil wudu, tidur dulu, duduk dulu. Lagi baik daripada kamu nak marah. Nanti bila dah kita tenang, baru kita marah secara profesional. Tuan-tuan, tuan-tuan, apa tadi yang kita dapat belajar tuan-tuan, termasuk saya tuan-tuan, ambillah pelajaran bahawa kita jangan kedukut untuk infak, walaupun minimum yang kita mampu, yang kita tahu kita nak redha Allah. Cari jalan tuan-tuan. Kemudian apa tuan-tuan lagi? Cuba latih diri kita. Marah dikala marah, cuba tahan kemarahan. Kemudian tuan-tuan, kemudian yang satu lagi, memaafkan sesama manusia. Panjang cerita, lain kali kita sambung tuan, kerana saya banyak kes-kes yang dibaju pada saya, kadang-kadang benda tak masuk akal. Ada satu contoh tuan-tuan, seorang ustaz saya kenal, kawan dengan dia, tiba-tiba imam mengadu dengan saya, ustaz tolong ustaz, saya tak tahu nak buat dengan dia lagi dah. Dia ni ada pupu saya, isteri dia, dia adik dia tu isteri saya, tapi dia tak boleh nak maaf. Sampai sekarang orang kampung pun tahu. Tuan-tuan bayangkan tuan. Oh ustaz, tuan-tuan, dia bukan kira ustaz tak ustaz. Kita harapkan maghfirah Allah tuan-tuan. Yang penting amal tuan-tuan. Tuan-tuan beramal, tak mustahil seperti yang saya selalu sebut. Tuan-tuan bangun di padang mahsyar besok, kita menejahkan surga Allah. Surga Allah ada 8 tingkatan. Tengok-tengok ustaz duduk bawah, yang tuan haji anak murid yang ilmu tak terang mana pun ketawa-tawa, tiba-tiba duduk first class berserta dengan para-para anbiya, para-para rasul. Yang ustaz duduk bawah. Pasal apa? Pasal tak berilmu banyak, tak beramal. Kata orang Melayu seperti pokok tak berbuah. Wallahualam, ampun maaf saya ambil masa panjang sikit tuan-tuan. Masa duduk tengok sana, pokoknya sini yang betul kan. Jadi walaupun tahniah tuan-tuan, sabarlah, ambil pegang sajalah. Nak marah saya, ustaz tak nampak lah kan. Tahan marah tuan, tahan marah. Nanti tuan-tuan nanti lepas, bagus juga ustaz, kalau aku tahu macam tu biar dia sampai pukul 10. Apa? Sebab aku nak bawa besok bekalan, duduk dan Raudatul Jannah, ganjaran cukup besar. Kan? Tak jadi nak marah saya kan. Tuan-tuan, malam sekalian, kita jumpa, ada rezeki akan datang. Bawalah tuan-tuan, pelajaran yang kita 31 Ogos bukan sekadar hari merdeka, tapi kita nak merdeka hakiki kita. Hakiki kita tentu tuan-tuan belajar antara banyak ayat Quran tunjuk kita. Hakikatnya kita nak merdeka. Allah sebut Al-Quran antaranya di mana tuan-tuan? Surah 185 Al-Imran. Kalau silap saya lah. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'un. Kata Allah, sesungguhnya setiap manusia akan mati. Semua kita yakin. Kata Allah, hanya di akhirat sajalah tepat sempurnanya amal yang kami akan perhitungkan. Di dunia ni tidak adil. Tuan-tuan tulislah sebesar mana keadilan, tak akan adil tuan-tuan. Kita dengan bini kita, dengan anak pinak kita, keluarga kita pun tak adil tidak. Tuan lagi pergi kedai mamak makan roti apa? Roti telur 2 biji double. Dia punya apa? Ada apa? Melimpah punya apa tu? Banjir. Balik rumah, mamak kasih tu roti biasa 5, bawa balik bagi anak bini kita makan. Adil tak? Tak adil tuan. Kita banyak tak adil buat tuan, tapi kita tak sedar. Termasuk saya tuan-tuan. Allah. Maka di mana tuan-tuan? Kata Allah, sekiranya kamu dibebaskan daripada api neraka, maka kamu akan dimasukkan syurga Allah.
Sesungguhnya hanya di sana sajalah hakikinya kejayaan mutlak yang kamu akan perolehi. Itulah merdeka yang sebenar setelah masuk syurga Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menipu dayakan kamu. Tuan-tuan para sekalian, mudah-mudahan kita jumpa di masa. Saya mengambil kesempatan, mohon maaf tuan-tuan, kerja saya macam ustaz lain jugalah. Saya mewakili datang dari Mahat Hafiz An-Naim kalau Ketil Kedah tu. Saya bawa tong derma putih hijau tuan-tuan kat belakang tu. Kemudian sebelah tu saya bawa produk yang kami buat sekali di sekolah. Habbatus Sodak 8-in-1. Di luar dia tolong jual pihak saya RM14. Tapi dengan saya tuan-tuan menderma bukan jual beli. Dalam masjid tidak ada boleh berjual beli. Tuan-tuan menderma RM10, tuan-tuan layak ambil satu beg Habbatus Sodak. Kalau tuan-tuan tak nak ambil pun alhamdulillah. Tapi kalau tuan-tuan derma RM9.99 jangan ambil lah. Derma jangan. Boleh tuan nak tukar belakang. Kalau tak cukup ada dalam kereta saya pergi ambil lagi. Bila tuan-tuan minum nanti, aku minum kerana Rasulullah suruh. Kerana hadis sahih, ambillah kamu Habbatus Sodak, sesungguhnya dia penyembuh berbagai penyakit kecuali maut. Tuan-tuan minum, lintas tu orang cerdik tuan-tuan. Nak ikut Rasulullah, lintas di hati aku minum kerana Rasulullah suruh. Tuan-tuan dapat bersedekah, tuan-tuan dapat cinta Rasul, tuan-tuan dapat menjaga kesihatan tuan-tuan. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma iftah lana ya Allah futuhan arifin. Allahumma zidna ilma fahum la ya'lamun. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabb ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma madha ya warsi'a karami. Ya Allah, kau campakkan nur hidayah pada kami ya Allah. Membimbing kami untuk kami menjadikan kami sebagai sabar dalam menempuh segala ujian-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan untuk kami menahan kemarahan kami ketika kami marah ya Allah. Ya Allah, berilah kemaafan untuk kami maafkan sesama kami ya Allah dalam keadaan yang susah ataupun senang ya Allah. Ampunlah dosa kami yang lalu maupun dosa kami yang akan datang ya Allah. Ampuni akan dosa dua ibu bapa kami yang telah mendahului kami ya Allah, maupun mereka masih berada di muka bumi ini ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.